Assalamualaikum dan juga salam sejahtera buat semua pengunjung-pengunjung halaman rasmi YouTube JPPK, Jabatan Pengembangan Profesionalisme Keguruan IPG Kampus Al-Muhas. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama dalam sesi diskusi MPGS ataupun Managing Postgraduate Studies, sambung belajar selepas degree. Isu ini sebenarnya jarang kita dengar dan kita kemukakan. Namun hari ini kita akan cuba untuk teroka dan kita bincang dan kupas bersama dengan saya ialah dua orang kata orang tu yang cukup berpengalaman dalam postgraduate studies yang telah selesai pun kata orang tu dalam bidang pengajian di peringkat sarjana dan juga ijazah kedoktoran. Saya perkenalkan dahulu di sebelah kanan saya iaitu Dr. Said Ismail bin Said Mustafa. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Sihat, Doktor? kerana sudi menjemput saya. Alhamdulillah sihat. Dan kita bersama juga dengan panel kedua iaitu Dr. Ustazah Hajah Zahiyah binti Haris. Assalamualaikum Ustazah, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Hairul atas jemputan. Cuma petang ini mungkin hujan, jadi kita saya pun tidak pasti bagaimana keadaan rangkaian tuan-tuan dan puan-puan dan juga saya kalau dengar bunyi hujan dan sebagainya tu ialah kondisi kita pada petang inilah. Jadi petang ini kita nak membincangkan isu berkenaan dengan sambung belajar selepas degree. Jadi saya nak tanyalah sebenarnya dengan panel dan juga kedua-dua tetamu pada petang ini, sebenarnya perlu ke sebenarnya sambung belajar selepas degree? Mungkin Dr. Said boleh ulaskan. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Cik Hairul. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada para penonton semua dan pendengar. Ya, soalan yang dilontarkan oleh saudara Hairul tadi, perlu ke kita sambung belajar selepas degree ni? Okey, sebelum menjawab isu yang dikemukakan oleh Cik Hairul tadi, saya terlebih dahulu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Cik Hairul. So dalam diam tak diam dah selesai Viva, tak lama nak naik pentas Konvo PhD. Tahniah Cik Hairul. Terima kasih banyak. Ya, untuk makluman sidang semua audiens penonton semua ya. Cik Hairul ini merupakan orang kuat di IPG Kampus Al-Muhas, banyak menggerakkan program-program yang berkaitan dengan pensarjanaan para pensyarah kita, dan beliau telah tamat Viva pada minggu lepas dan diberitakan telah mendapat perkabaran gembira, dan sekali lagi saya ucapkan tahniah. Dan isu yang dikemukakan oleh Cik Hairul tadi, perlu ke kita sambung belajar? Okey, saya kemukakan persoalan ini kepada tuan-tuan, puan-puan, cuba renungkan sama-sama. Perlu ke kita sambung belajar? Saya perlu menjawab atau tuan-tuan perlu menjawab kepada diri sendiri. Kalau kita lihat kepada perkembangan semasa, dahulu kita tak pernah terfikir pun dalam keadaan semasa pada hari ini. Contohnya norma baru. Semua benda sekarang kita melalui sidang maya. Tak pernah pun kita ada fikir maya akan berlaku seperti ini. Sama juga dalam konteks belajar. Kalau dahulu kita tak pernah terfikir pun dalam keadaan semasa begitu ramai siswazah sekarang. Ya, mungkin kita selesa dengan keadaan yang begitu, tetapi keadaan semasa untuk menunjukkan bahawa kita memang perlu belajar. Kalau kita tidak mengambil kesempatan dengan perkembangan semasa, ruang untuk belajar, pembelajaran sepanjang hayat begitu meluas sekarang. Dan kalau kita abaikan peluang-peluang yang ada ini, saya fikir sayang kepada para pendengar, para penonton, kita sendiri khususnya para guru jika tidak mengambil kesempatan untuk menyambung belajar. Satu ketika dahulu, kalau saya imbau kembali kepada sejarah diri saya sendiri, saya hanya masuk ke maktab perguruan dengan kelulusan SPM saja pada tahun 88, 90. So bila keluar daripada maktab perguruan pada waktu itu, rakan-rakan semua merancang. Nak sambung belajar di mana selepas ni? Nak buat ijazah dekat mana? Pada saya pada ketika itu, Cik Hairul, Ustazah, kita sedari diri kita ni siapa. Hanya hanya kita mampu ucapkan, tak apalah, you all mungkin rezekinya lebih, pencapaian akademik pada waktu itu baik, bolehlah memilih tempat mana untuk belajar. Tapi saya melihat pada diri saya sendiri pada waktu itu begitu kerdil. Saya tak mampu untuk bersaing dengan rakan-rakan saya yang lain. Habis
CJ perguruan bagi saya itu pun sudah cukup memadai. Kemana lagi nak pergi? Jadi cikgu pun dah 1000 rahmat dah orang kata kan. Jadi cikgu pun tapi ya, kita hanya mampu merancang, perancangan Tuhan lebih hebat lagi. Tak pernah pun terfikir nak sampai ke tahap ini. Ialah orang kata ada PhD sampai dapat yang kita impikan selama ini. Bukannya mudah. Tapi itulah isunya. Perlu ke? Ya, sangat perlu. Kalau saya tak buat sebelum ini, saya masih ditakut lama. Saya hanya seorang guru lepasan mata perguruan pada waktu itu, dan sekarang dah hampir 30 tahun dalam bidang pendidikan ini. Kalau saya tak buat, saya kekal statik. Mungkin masih lagi ditakut lama, pergi sekolah, balik, tunggu masa sampai waktu pencen. Tapi alhamdulillah dengan ruang yang ada, kemudahan yang ada, peluang yang tersedia, kita mengambil kesempatan untuk sambung belajar. Dan dengan adanya peluang-peluang ini, kita mampu meneroka peluang-peluang yang lebih banyak lagi dalam dunia pendidikan. Dengan sambung belajar, contohnya saya dapat berjumpa Hairul pada petang ini, saya dapat berjumpa dengan Ustaz Zahirah pada petang ini, saya juga dapat berjumpa dengan para penonton pada petang ini. Nah, inilah peluang-peluang yang tak pernah kita fikirkan dengan merebut peluang untuk sambung belajar. Jadi saya menyeru, lagi sekali saya menyeru kepada semua rakan-rakan di luar sana, sudah ada master, sambunglah belajar. Dah ada degree, sambunglah belajar. Tak rugi apa-apa. Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat. Kan Ustazah, kalau dalam Islam, kita nak meninggal pun orang ajar kita lagi mengucap sayang. Nak meninggal, nak masuk lubang dah pun orang ajar kita. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ni. Rebutlah peluang. Sambunglah belajar. Ya, Saudara Hairul, saya kembalikan. Jadi saya nak tanya Dr. Ajah Zahirah pula. Mungkin skop kita ni tak semestinya kepada pelajar yang tengah bekerja. Mungkin ada pelajar yang sedang baru menghabiskan pengajian di peringkat degree, ijazah. Jadi sebenarnya perlu ke nak sambung ni selepas habis daripada degree, dah posting jadi cikgu, dah ada master, untuk menyambung pengajian? Mungkin Ustazah boleh tambah sikit apa yang komen diberikan oleh Dr. Syed tadi. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada saudara Hairul Faizi bin Lokman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang saya kasihi sekalian dan juga rakan panel saya pada petang ini, Dr. Syed Ismail dan sahabat-sahabat saya di IPG KLK yang menonton pada petang ini. Bila soalan diajukan kepada saya, perlukah kita menyambung pelajaran selepas degree? Degree ni maksudnya ijazah sarjana muda dalam bidang apa-apa pun. Jadi begitu jugalah dengan diri saya, pengalaman saya ni adalah lepasan daripada sarjana muda pendidikan Islam Muslim Raya. Maksudnya saya memang bidang pendidikan Islam. Selepas saya habis tu saya tak menyambung pun perguruan lepas ijazah. Ya Doktor, mungkin terputus. Dr. Syed boleh dengar suara Ustazah Zahirah? Ya, masih Saya tak dapat dengar pula. Ya, sila teruskan Ustazah. Okey. Lain tak berapa elok nampaknya hujan ni. Okey. Saya tak berapa dengar. Saya sambung. Jadi saya dengar tak suara Ustazah? Alhamdulillah dengar. Boleh. Terus. Dengar ya? Okey.
Pada tahun 1994 saya tamat pengajian pada bulan 4 ya, pada bulan 4 tahun 94 dan saya posting pada tahun 94 pada bulan 5, 1 Mei 1994. Bermaksud saya sudah berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ni selama 26 tahun lah. Jadi apabila saya ditempatkan tu, sebenarnya saya ditempatkan sebelum saya mendapat sebelum menjalani convocation Universiti Melaya ketika itu. Jadi pada ketika itu orang kata gaji saya pada bulan 5 tu adalah gaji SPM. Sehinggalah saya dapat ijazah, scroll barulah ada tunggakan untuk ijazah. Jadi bila bercerita tentang perlukah kita menyambung pelajaran ya, saya menyambung di peringkat master ketika 5 tahun selepas itu, pada tahun 99. Pada tahun 99 saya menyambung, masa ketika itu saya berada di Sri Iskandar Bota Perak ya. Saya mengajar di Sekolah Menengah Teknik Sri Iskandar ketika itu dan saya menyambung pelajaran itu secara part time. Ya, kami pergi hari Jumaat sebab kelas kami start pada pukul 3 petang. Jadi selepas dia habis kelas, pukul 11 lebih kami pun menuju sembahyang Jumaat pun ketika tu saya belajar bersama-sama dengan suami saya dan juga seorang kawan daripada sekolah saya. Kami bertiga menaiki kereta daripada Perak sampailah ke Universiti Melaya. Begitulah rutin kami. Kemudian apabila mendapat ada peluang keluarnya beasiswa, saya try dan alhamdulillah saya dapat cuti belajar, saya berhijrahlah ke Kuala Lumpur. Jadi apa yang saya lihat sebagai seorang guru ya, tambah pada ketika itu saya rasa tahun 99 tu tak terbuka lagi nak menyambung pelajaran di peringkat masters. Dan ada di kalangan rakan-rakan guru di tempat saya mengajar tu bertanya kepada saya, Ustazah, kalau Ustazah sambung ni, Ustazah habis, gaji Ustazah naik ke? Dia kata, memang tak naik pun, tapi saya nak belajar kerana Allah, saya kata. Sebab apa? Sebab bila kita menjadi seorang guru, kita mesti ada peningkatan dari segi ilmu. Dan kalau tak silap saya tema Hari Guru pada tahun 96, kalau tak silap saya, ketika itu Datuk Seri Muhammad Najib adalah merupakan Menteri Pendidikan ketika itu. Temanya adalah pendidikan bertaraf dunia. Jadi ketika itu saya berfikir, apakah maksud bertaraf dunia? Bertaraf dunia ini maksudnya di negara contohnya USA, Amerika Syarikat, guru prasekolah mereka mempunyai PhD pada ketika itu. Tapi berbeza dengan kita, sekolah rendah, guru-gurunya maksudnya sijil keguruan. Tapi alhamdulillah bila kita tengok pada tahun 2003, ya, sudah ada KPLI sekolah rendah. Kemudian pada tahun 2005, kita ada PISMP. Ya, first batch PISMP yang akan ditempatkan sekolah mempunyai ijazah sarjana muda. Jadi pada saya, menuntut ilmu yang pertama adalah kerana Allah bagi kita orang Islam. Dan kita tengok dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita membaca. Kenapa suruh kita membaca? Sebab membaca itu dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Sebab itu walaupun kita dah jadi cikgu ya, betul tak? Kita mesti sentiasa membaca. Sebab apa? Sebab kita kena up to date kita. Dan yang kedua, apa yang saya lihat, bila kita menyambung pelajaran, tak kira dah tingkat PhD, ya, kita menjadi lebih pakar dalam bidang yang diceburi. Ya, kalau saya contohnya dalam bidang pendidikan Islam, ya, saya sambung master di bidang pentadbiran pendidikan. Sebab ramai orang kata ustaz-ustazah ni tak pandai mentadbir. Jadi saya cabaran, saya belajar, saya ambil perancangan dan pentadbiran pendidikan di Universiti Melaya di Fakulti Pendidikan. Tetapi bila PhD, saya kembali kepada bidang pendidikan saya masuk ke Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Jadi pada saya, belajarlah ya. Mungkin di luar sana anak-anak murid kita ataupun sahabat-sahabat kita
Kita belajar bukan kerana kita nak kedudukan, tidak. Kita belajar adalah untuk menambahkan ilmu kita kerana Allah SWT. Sebab itu walaupun tidak ada imbuhan, kita tidak akan kecewa. Sekadar itu dulu, Khairul. Khairul, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Jadi nampak sebenarnya sambung belajar ni saya rasa betul, saya setuju kata Ustazah tadi, kalau kita tengok guru-guru di luar negara pun memang tinggi peningkatan ilmu dia. Bagi saya lah perkongsian untuk saya sharingkan, sebab saya mungkin dalam kategori guru-guru muda ya. Di peringkat awal mungkin tidak ada kesedaran lah kepada saya untuk menyambung pengajian di peringkat ni ramai yang ada kesedaran dan mereka yang mengajak saya untuk memohon cuti belajar. Alhamdulillah pada tahun ketiga saya mohon jadi cikgu dan saya dapat peluang untuk cuti belajar dan menyambung pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam peringkat master. Dan Alhamdulillah sekarang ni seperti kata Dr. Said tadi, baru selesai Viva untuk PhD dan lulus. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan saya rasa perlu sambung belajar? Jawapan saya memang perlu sambung belajar. Master untuk mereka menyambung pengajian ini. Dr. Said mungkin boleh kongsikan apa laluan yang Dr. Said dah lalui untuk menyambung pengajian sampai dah dapat doktor sekarang. Silakan Dr. Said. Okey, terima kasih Saudara Hairul. Terima kasih Ustazah Zayah. Menarik kupasan yang diberikan oleh Ustazah Zayah tadi untuk kita renungkan bersama. Ya, saya juga ingin mengulas sedikit apa yang Ustazah sebutkan. Tapi sebelum tu untuk makluman para penonton kita, kalau saudara-saudari mengharapkan petang ini kita berkongsi tentang sesuatu yang betul-betul ilmiah, sebenarnya konsep asal kita tidak begitulah untuk maklumat semua ya. Hari ini kita cuma nak kongsi-kongsi, sembang-sembang santai saja. Kita tidak akan memberikan sesuatu berat kepada saudara-saudari dalam proses pembelajaran ini. Dalam kerangka kita untuk berkongsi ilmu ini, kami telah berbincang sebenarnya hari ini kita cuma nak sembang-sembang, sekadar berkongsi pengalaman dan untuk tajuk-tajuk yang lebih berat dalam proses pembelajaran sepanjang hayat yang berkaitan dengan isu perlu kesambung belajar ini khususnya di peringkat master dan PhD, itu kita akan berjumpa dalam siri-siri yang akan datang nanti. Okey, kembali kepada apa yang saudara Hairul kemukakan tadi, peluang-peluang untuk menyambung pembelajaran sama ada di peringkat master atau di peringkat PhD. Saya sebenarnya sangat bersyukur kan selepas saya sebutkan tadi, saya hanya guru lepasan maktab saja dahulu. So apabila ditempatkan dia mengajar, kali pertama saya ditempatkan di sekitar kawasan sinilah di Kajang. So apabila berada di kawasan yang sebegini rupa, berhampir dengan pusat-pusat pengajian, Kajang ini kita tahu dekat dengan UPM, dekat dengan UKM, dekat dengan Universiti Melayu, macam-macam pusat pembelajaran ada. So kalau kita tidak mengambil peluang ini, saya rasa ini satu kerugian yang sangat besar kepada mereka yang rasa ingin mengakhiri noktah dalam proses pembelajaran ini. So rebutlah peluang-peluang yang ada. Kembali kalau kepada sejarah saya tadi, dahulu saya kata saya guru bahasa SPM. Dengan segi perguruan macam saya dah sebut tadi, gaji SPM kita pada waktu itu berapa sen lah sangat, 300 lebih saja. So terpaksalah kita mengubah gaya hidup kita daripada guru yang tadi sekadar lepasan SPM dan lepasan maktab yang ada SPM, saya mengambil peperiksaan STP, calon persendirian. Ini konsep pengalaman sikit Hairul, boleh nak? Boleh, sila. Ya, STP orang lain belajar di sekolah setahun setengah, 2 tahun. Tapi saya sebagai calon persendirian, saya hanya mengambil masa lebih kurang 8 bulan untuk tuition dengan tidak pernah memasuki alam persekolahan di tingkatan 6 walaupun 1 minit. Jadi mengambil calon persendirian STP dengan tidak ada pengalaman di sekolah merupakan sesuatu yang baru pada saya. Dan Alhamdulillah peluang untuk menyambung belajar tu pada waktu itu dah saya gunakan kesempatan yang ada. Pagi saya pergi mengajar, petang saya pergi ambil tuition untuk ambil STP. Untuk sebelas di kawasan KL ini, malam saya pergi buat tuition pula. So, terpaksa struggle untuk berjaya pada waktu itu.
itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun 8 bulan saja saya mengambil tuition untuk STP, dapatlah memenuhi syarat asas untuk menyambung pengajian lagi. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, peluang terbuka luas. Kita saja yang nak atau tak naknya. Pada waktu itu dalam sekitar tahun 95 lebih kurang. Dan oleh kerana saya bekerja pada waktu itu, saya tidak sanggup untuk berhenti untuk menyambung belajar dengan sekarang kita bekerja sambil belajar kan. Jadi saya melihat peluang ini masih ada pada waktu itu, dan universiti pada waktu itu yang familiar untuk mengadakan pembelajaran sepanjang hayat ini adalah Universiti Sains Malaysia. Program PJJ pada waktu itu, campus. So saya mengambil kesempatan. Bila kata perlu ke belajar, ya perlu. Walaupun tadi saya dengan SPM, kemudian dengan STP, saya menyambung pengajian di peringkat PJJ USM. Alhamdulillah. Berjaya menamatkan pengajian di USM pada tahun 2000 dan mendapat sarjana muda pendidikan kemudian berkhususan dalam bidang sejarah. Jadi balik peluang. Ini yang kita kata di peluang banyak. Nah itu pada waktu itu. Sekarang apatah lagi dengan kemudahan berbagai, kita lihat universiti pun bersaing untuk mengambil pelajar-pelajar di peringkat master dan PhD ini. So kita yang berhampiran dengan pusat-pusat pengajian, lagi sekali saya nasihatkan, rebutlah peluang ini. Ya barangkali saudara-saudari yang berhajat untuk menyambung pengajian, macam-macam yang nak kita pertimbangkan dari segi kerjaya kita, dari segi kewangannya, dari segi pengurusan kerja, masa bersama keluarga dan pelbagai faktor lain. Tapi ingin saya tegaskan sekali lagi, peluang tetap ada. Bagi saudara-saudari yang tidak menghadapi masalah, ya bolehlah saudara-saudari buat pengajian sepenuh masa. Sekarang ni kita tengok hadiah latihan persekutuan HLP pun ada kalau dalam Kementerian Pendidikan. So rebutlah peluang itu. Kalau tak dapat HLP, why not kita meneruskan pengajian kita seperti mana yang pernah saya lalui sendiri sebagai part time. Ya, terpaksalah korban sedikit. Kena gunakan duit sendiri, kena uruskan semuanya. Itu kita akan bincang dalam topik-topik yang akan datang lagi lah. Tapi nak sebutkan di sini bahawa bagaimana saudara Khairul tanya tadi, ada tak peluang? Peluang terbuka luas. Tentu. Laluan KPM dah sediakan untuk kita. Tinggal lagi saudara-saudari perlu bijak. Laluan mana yang saudara-saudari nak pilih. Sama ada A, begini pelannya, B, begini pelannya. So plan A, plan B, C dan sebagainya, saudara-saudari kena tanyalah diri sendiri apa kekuatan yang ada, apa kelemahan yang mungkin kita hadapi. So ini kena bijak mengatur strategi. Yang itu kita akan bincang untuk dalam siri-siri yang akan datang. Hari ini kita sembang-sembang santai. Kalau ditanya peluang ada, peluang ada. Laluan ada. So di mana nak pilih, tepuk dada, tanya iman. Kalau tanya saudara Khairul, tanya Ustazah, barangkali boleh mendapat jawapannya lebih tepat lagi. Tapi kalau tanya saya kata tepuk dada, tanya iman. Carilah mana peluang yang ada. Peluang terbuka luas. Ya, saudara? Betul. Saya kembalikan pada Khairul. Saya bersetuju dengan Dr. Said tadi yang menyatakan memang peluang itu terbuka luas sebab sekarang ni ada hadiah latihan persekutuan, ada cuti belajar bergaji penuh separuh masa, ada penuh masa. Jadi maksudnya peluang tu memang terbuka luas untuk sesiapa menyambung pengajian, dan saya dipahamkan juga Dr. Said ada banyak sebenarnya beasiswa-beasiswa yang ramai tak ketahui yang boleh dimohon oleh para pendidik dan guru sebenarnya. Jadi Dr. Zahia mungkin ada tambah sedikit tentang laluan dan peluang ini. Silakan Doktor. Berbalik kepada apa yang telah yang dijelaskan oleh Dr. Said tentang laluan dan peluang untuk kita menyambung dalam dalam peringkat yang lebih tinggi iaitu sarjana ataupun kedoktoran ya. Jadi kalau kita lihat macam contohnya bagi Kementerian Pendidikan Malaysia ada menyediakan beasiswa, contohnya HLP hadiah latihan persekutuan. Dan juga pada ketika saya itu ada bahagian pendidikan guru. Bahagian pendidikan guru iaitu BPG untuk ni. Tapi sekarang ini dah tak ada dah. Dan Prospen IPGM berusaha untuk mendapatkan kuota itu baliklah supaya
pensyarah-pensyarah di IPG ni diberi macam kuota untuk menyambung di peringkat kedoktoran. Jadi peluang dan laluan dan peluang macam Dr. Said beritahu bahawa beliau berada di kawasan di Kajang. Kajang ni memang dekat dengan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian tak jauh juga dengan UPM. Begitu juga dengan UM jauh sikit lah di tengah-tengah bidang Kuala Lumpur. Jadi kalau saya lihat sebenarnya peluang ini saya jumpa ramai ketika saya berada di Universiti Melaya. Saya belajar di peringkat sarjana ketika itu. Sebenarnya ada guru-guru yang datang daripada Kelantan dengan menaiki kereta api. Mereka menaiki kereta api waktu malam dan sampai pagi terus masuk kelas. Jadi itulah dikatakan jihad, kesungguhan, pengorbanan untuk menuntut ilmu. Ya, dan menuntut ilmu ini bukan semestinya di usia muda. Ya, di usia yang selepas pencen pun ada. Kalau tak silap saya, ada pensyarah daripada IPG KIK ni, saya tak ingat namanya sebab saya tak sempat bekerja bersama beliau, tapi beliau mendapat PhD setelah pencen. Maksudnya habis pencen, beliau menyambung pelajaran di peringkat kedoktoran. Begitu juga masa Ustazah convocation tahun 2012 untuk kedoktoran, ada seorang warga emas yang berumur berapa tahun ya, saya rasa lebih daripada 70 tahun mendapat kedoktoran. Jadi ini menunjukkan bahawa peluang dan laluan sekarang sangat luas. Yang buat melalui twinning program dengan luar negara pun ada. Ketika Ustazah berada di IPG Batu Lintang, ada seorang pensyarah itu, tak perlulah Ustazah sebutkan nama, beliau menyambung peringkat kedoktoran dengan universiti di luar negara dan beliau belajar secara online ketika itu. Masa itu awal tahun 2000. Sekarang kita berada di tahun 2020. Kita berada di tahun wawasan 2020, betul tak? Jadi maksudnya 20 tahun yang belakang sudah ada online pembelajaran secara talian untuk menyambung pelajaran peringkat kedoktoran. Jadi pada ustazah, pada anak-anak didik kita sekarang ini yang berada baru habis semester 8, mungkin yang ada baru posting ataupun yang berada di SEM 1, 2, 3, 4. Memang kalau dalam kelas ustazah selalu nasihatkan, sambunglah di peringkat sarjana, sambunglah di peringkat kedoktoran. Sebab apa? Sebab pada masa akan datang sarjana dan kedoktoran mungkin menjadi satu syarat untuk menaikkan pangkat dan sebagainya. Ya, kalau macam zaman kami ni tidak ada. Kalau kita lihat pada tahun 2012, kalau tak silap saya, ramai di antara guru-guru daripada sekolah rendah yang mempunyai sarjana, mereka ditempatkan di IPG secara beramai-ramai. Ini yang kita katakan peluang. Mungkin cikgu-cikgu tu masa mereka belajar, mereka tak tahu pun peluang tu. Tiba-tiba KPM buka iklan, isi borang dengan prestasi yang tinggi, mereka dapat ditempatkan tanpa temuja. Kalau sebelum ini, ustazah sendiri sebelum nak jadi pensyarah, ustazah kena ditemu juga. Tetapi untuk yang geng 2012 tu mereka tak ditemu juga. Mereka ditempatkan dan mereka memasuki DG 44. Jadi mereka dapat menyelamatkan tempoh masa berada di DG 41. Kalau tak silap saya, baru sekarang ni semua pakat duk mengisi borang untuk kenaikan pangkat ke DG 48. Awal sedikit daripada yang tidak dapat peluang sebab mereka tidak mempunyai sarjana. Jadi pada ustazah, bila kita mempunyai ijazah yang lebih tinggi, automatically pelajar-pelajar kita lebih yakin dengan kita. Betul tak? Ya, betul. Kita sebagai guru, kita mesti updatekan kita punya ilmu. Jadi bila kita jadi cikgu, kita kena lebih tahu daripada pelajar. Jangan pelajar lebih tahu daripada kita. Itu merupakan satu perkara yang sepatutnya berlaku. Sebab keyakinan pelajar kepada kita adalah penting dalam kita menyampaikan ilmu. Itu sekadar dulu, Cik Hairul. Betul. Ustazah, itu dah
saya nampak laluan dan peluang tu sebenarnya memang terbuka luas. Tapi kalau boleh saya tambah sedikit, sebenarnya pokok pangkal tu datang daripada diri kita sendirilah, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana nak menyambung pengajian. Saya suka kata Dr. Syed tadi, berdasarkan kepada faktor keuangan, faktor kesungguhan, minat dan seterusnya, itu sebenarnya mendorong kepada laluan dan juga peluang itu untuk terus. Sebab sekarang ni memang banyak platform untuk menyambung pengajian. Saya dipahamkan sekarang ada bentuk pengajian secara jarak jauh, ada mood eksekutif, waktu cuti sekolah dan sebagainya. Baik, saya sebenarnya nak tanya lagi Ustazah Zaya. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang diperolehi Ustazah bila kita dah sambung degree ni? Kita nak borak santai je kan? Apa yang diperolehi Ustazah Zaya? Silakan Doktor. Yang pertama sekali, apabila saya menyambung di peringkat master, saya ingat lagi saya ditemuduga ketika saya untuk mendapat cuti belajar bergaji penuh pada tahun 99. Saya ditemuduga oleh panelnya ialah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia masa itu Datuk Seri Rafiq Mahat, dah arwah dah rasanya. Ya, beliau temuduga saya sebab saya minta bidang pentadbiran di luar daripada bidang saya. Dia kata, Ustazah, apa yang Ustazah nak jadi 10 tahun nanti? Jadi pada ketika itu, saya nak jadi pengetua. Saya kata sebab apa saya nak jadi pengetua? Supaya saya dapat membina satu bi'ah yang baik di sekolah, saya kata. Okey Ustazah, nak jadi ketua ni kena ada apa? Saya kata kita kena ada kekuatan, kita kena ada ilmu. Barulah boleh kita bolehlah kita boleh memimpin sesuatu. Jadi dia tanya saya apa pengertian pentadbiran, pendidikan dan sebagainya, saya jawab. Dan saya pun tak sangka yang saya berjaya. Sebab apa? Saya diinterview oleh KPPM ketika itu. Ya, tapi sangat baik orangnya, sangat berhemah, masya-Allah. Saya berjaya untuk menyambung di peringkat sarjana di Universiti Melaya. Dan bila kita masuk Universiti Melaya, bidang pentadbiran, ya, Dr. Syed pun tahu, buku banyak dalam bahasa Inggeris dan banyak term-term yang berkaitan dengan perancangan, ya, kurikulum, pentadbiran, keuangan, semua itu saya belajar semasa saya berada di Universiti Melaya. Dan pensyarahnya adalah pensyarah yang hebat-hebat, ya, antara yang mengajar saya. Dan salah satu daripada yang saya belajar ialah stres, burn out. Itu adalah perkara-perkara yang memang dihadapi oleh pemimpin. Jadi sebab itu mungkin Dr. Syed sebagai ketua jabatan bukan senang nak menjadi seorang ketua. Walaupun pada sebuah jabatan, begitu juga kalau kita lihat sebagai pengetua dan sebagainya. Ya? Jadi apa yang saya lihat dalam kita menuntut ilmu ini, peluang yang ada kita kena ambil sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab bila kita dah belajar, kita dapat ilmu. Bila dapat ilmu, kita dapat menjadi guru yang dikendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga kalau sebagai seorang Muslim, Allah nak kita bekerja tu kerana Allah. Kita bukan kerja kerana nak gaji. Kalau kita ikhlas, ya, kita ikhlas, insya-Allah kita buat kerja tu kerana Allah, kita tak akan ada sifat dengki, hasad dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ini tanggungjawab kita. Dan kita kena pastikan bahawa pengajaran kita itu pengajaran yang mengikut sukatan yang telah ditetapkan. Kelas kalau boleh kita masuk on time. Sebab apa on time? Sebab itu adalah merupakan tanggungjawab kita, amanah kita. Gaji yang kita perolehi itu supaya dia barakah, berkat. Berkat ni kalau orang Melayu sebut berkat, tapi bahasa Arab sebut barakah. Barakah ini bukannya maksudnya duit kita tu banyak saja, tetapi duit kita tu mencukupi. Apa maksud mencukupi? Duit kita tu cukup untuk kita belanjakan kehidupan dan kita dapat bagi kepada orang lain untuk manfaat bersama. Wallahu a'lam. Jadi itulah kalau kita tengok gambar ni, doktor menamatkan ke semua pengajian di Universiti Malaya, Dr. Zaya. Ya, saya. Okey, begitu. Jadi mungkin Dr. Syed boleh tambah apa yang diperolehi. Nampak luar biasa di situ, ada piala, pingat dan sebagainya. Boleh kongsikan sedikit kepada semua pengunjung. Silakan Doktor. Allahu Akbar. Khairul pandai dia. Nampak piala, nampak pingat.
Saya sebenarnya terpegun bila mendengar Dr. Zayah berkata tadi Allahu Akbar. Itulah dia apa yang kita dapat apabila kita menyambung pengajian ini. Kadang-kadang kita tak mimpi pun. Macam saya cakap tadilah di awal bergelar guru dulu, tak pernah mimpi pun nak sambung belajar. Tapi iyalah, macam saya sebut tadi, percaturan kita kan setakat itu sajalah. Allah yang lebih mengetahui segala-galanya. Kita minta, kita nak ni, kita nak itu daripada Allah. Kalau boleh waktu tu kita minta, kita nak jatuh berlepuk atas haribo kita, atas pangkuan kita. Tapi Allah Maha mengetahui bila dia nak bagi pada kita. Kita minta hari ni, belum tentu hari ni, belum tentu esok, belum tentu lusa. Kadang-kadang ditangguhkan, ada sebab kenapa ditangguhkan. Okay. So menarik kebahasan yang diberikan oleh Dr. Zayah tadi, proses untuk mencari ilmu ni. Disebut arwah Tan Sri ni. Arwah Tan Sri, orang baik-baik kita kena sebut role. Okay. Saya ingat juga, saya pernah ke arwah Tan Sri ni pada waktu itu saya baru habis first degree PJJ USM, sekolah rendah, tak dilantik pun ke DG3 pada waktu itu. So kami menghadap 2-3 orang. Sri, apa status kami di sekolah rendah ni, tak dilantik ke DG3. Menarik contoh-contoh yang diberikan oleh Tan Sri. Dikatakan KPM ini sebagai stesen kereta api, dia kata. Macam-macam sampai, komuter sampai, kereta api sampai. Kalau sekarang LRT ada, monorail ada, semua penumpang kita nak bawa, kata. So kita nak bawa yang mana dulu? Dia analogikan seperti itu rupa. Jadi saya 2-3 orang pada itu balik semula ke sekolah, kita duduk bincang-bincang, tak apalah, kerja lantikan, naik grade ke, naik pangkat ke, naik gaji, itu bukan kerja kita. Kerja kita apa? Kita dah habis buat first degree, kita sambung buat master. So saya mula buat master waktu di sekolah rendah lagi, dengan masih lagi di grade gaji yang lama, tak dilantik pun ke DG3 pada waktu itu, tak serasa DG3 lah. Okay. So duduk di sekolah rendah, kami sambung master. Alhamdulillah, dalam proses menyambung pengajian tadi, ditawarkan ke kategori DG3, kategori DG3. So dapatlah penempatan posting ke sekolah menengah di Ampang. Okay. So nampak itu yang kita dapatlah, benda yang kalau kita nak, kita minta pada waktu itu belum tentu kita dapat. Jadi usaha, yang penting usaha dan terus berusaha. So di sekolah menengah, saya menamatkan pengajian di peringkat master di UPN. Masuk tahun 2003, saya kombo pada 2003. Kemudian oleh kerana proses pembelajaran sepanjang hayat ni saya dah lalui daripada saya mula keluar maktab lagi. So, rasa macam tak puas lah. Dah dapat master, ada sesuatu lagi yang ingin kita cari sebenarnya. Ya, dari segi kenaikan gaji macam saya sebut tadi, kita tak mendambakan itu. Macam Dr. Zayah sebut juga, duit bukanlah sasaran kita. Dulu di sekolah rendah tak naik DG3 pun, kita sambung buat master. So sekarang di sekolah menengah, kalau sambung buat master pun, kita tahu 1 sen pun tak ada apa implikasi kenaikan gaji. So tapi kepuasan dalaman itu, motivasi dalaman itu menggerakkan saya untuk menyambung pengajian di peringkat PhD. Cuma ketika berada di sekolah menengah, saya dah cuba kali pertama untuk menyambung pengajian PhD, mendaftar di UKM juga. Rezeki masih belum menjadi, tak ada rezeki untuk menamatkan pengajian pada waktu itu, cuma daftar dan tak bergerak dengan situasi semasa. So ini cubaan kedua. Cubaan kedua yang kata menarik tadi, kita minta belum tentu dapat kan. Jadi motivasi dalaman tak ada. Jadi saya menyambung pengajian di UKM pada, tak silap saya masuk pada Disember 2010, 11 macam itulah. Mendaftar sebagai pelajar PhD dan alhamdulillah kali ini saya mendaftar sebagai pelajar part time. Macam dulu-dulu juga part time. Part time ini kalau saya ambil contoh di UKM lah, sebab ini yang saya lalui, di universiti lain mungkin berbeza. Di UKM kalau part time ini, untuk bentang Viva, kita kena tunggu paling tidak semester 8. Hairul pun dari UKM, mungkin dah mahir dengan sistem dengan UKM. Jadi menjadi rezeki saya telah siapkan saya punya tesis tu pada semester 5. Jadi nak hantar Viva, tak boleh. Dia kata you sebagai student part time tak boleh hantar lagi tesis untuk Viva, kena tunggu sem 8. Saya kata kenapa saya perlu tunggu semester 8?
Sedangkan sekarang saya semester 5, nak tunggu semester 8, 3 semester lagi saya nak buat apa? Okay. So saya sendiri pun mungkin lupa apa yang saya kaji nanti. Setiga semester tak buat apa-apa kan. Jadi saya berjumpa dengan pihak fakulti, diberikan penjelasan, dibuat pengiraan begini dan alhamdulillah katanya okey, you boleh bentang untuk viva dengan syarat you kena tukar status daripada daripada part time kena menjadi full time. Pada saya apa bezanya, saya tanya kan. Oh, tak ada beza apa-apa daripada part time, you punya yuran sekian, kemudian you kena tukar status full time, yuran you sekian. Jadi bezanya saya cuma perlu tambah yuran untuk melayakkan saya menjadi pelajar full time. Tambah tak banyak, dalam 200-300. Pada saya kata tak apa, saya tambahlah untuk membolehkan saya submit tesis dan menunggu untuk viva. Dan seolah-olahnya ini je kita sembang, seolah-olahnya saya kena denda pula bila dah siap awal. Patutnya bolehlah, tapi kena tukar status, jadi kena bayar lebih sedikit 200. Saya tukar status menjadi full time dan bolehlah saya submit tesis untuk viva pada semester 5 dan proses berlalu. Itulah bila Saudara Khairul, mungkin para penonton melihat anugerah graduate on time itu saya perolehi kerana saya telah berjaya menyiapkan tesis saya sebelum tempoh masa yang sepatutnya. Jadi alhamdulillah selepas viva melalui proses-proses yang sepatutnya, dan pada 2014, Disember 2014 saya convo untuk PhD di UCAM, dan saya ingin walaupun belum berakhir lagi siaran kita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan di MUHAS. Sebenarnya macam yang kita buat hari inilah, rakan-rakan di MUHAS ini sangat membantu kerja apa yang saya peroleh hari ini. Tanpa mereka tidak mungkin saya boleh memperoleh ini. Saya rasa saya insan yang sangat kerdil. So dengan bantuan rakan-rakan ini, alhamdulillah inilah kejayaan saya dapat. Saya berjaya mendapat pengajian dalam tempoh 4 tahun saja, daripada asalnya 8 tahun sebagai pelajar part time. Tapi saya dapat mendapat tempoh 4 tahun saja. Itulah dia anugerahnya saya terima on time pada tahun 2014. So saya kembalikan kepada Saudara Khairul. Okey, itu memang memberikan satu inspirasi yang besarlah. Sebenarnya saya pun mengikut jejak langkah doktor juga, menukar mood pengajian daripada separuh masa kepada sepenuh masa. Itu pun saranan daripada Dr. Syed juga, terima kasih sebenarnya. Cuma saya nak tambah sikit apa yang diperolehi kalau kita menyambung pengajian. Sebenarnya bila kita menyambung pengajian ni, bagi saya lah di samping ilmu pengetahuan yang dapat, kita juga dapat berhubung dan juga bertemu dengan ramai orang lagi yang kita rasa sebenarnya lebih hebat kepakaran mereka dalam bidang yang mereka kaji dan sebagainya, dan dapat meluaskan hubungan kita dengan orang lain. Juga sebenarnya bila kita dapat menambah pengajian ni, kata orang tu peningkatan kerjaya tu, mungkin malah kata doktor tadi dan juga Dr. Zayah pun mendakwa bahawa tidak ada isu kenaikan gaji dan sebagainya. Tapi bagi saya peluang kita tu sebenarnya lebih terbuka pada masa akan datang, ataupun tak tahu lagi, Tuhan akan tentukan kan. Jadi kalau tengok gambar ni, saya ijazah di peringkat ijazah pertama di Universiti Pendidikan Sultan Idris, kemudian cuti belajar dan konvo di UKM, dan baru selesai menamatkan sesi viva juga di UKM. Jadi sebenarnya yang diperolehi sebenarnya ialah satu wisdom ataupun satu journey yang di dalamnya penuh ya Dr. Syed dan juga Dr. Zayah, penuh pengalaman pancaroba. Itu mungkin kalau nak huraikan tu kena buat satu sesi khas. Jadi itu sebenarnya mematangkan kita memberikan ilmu yang cukup bermanfaat kepada diri saya dan juga kepada orang-orang sekeliling sebenarnya. Bagaimana untuk menyelesaikan satu tempoh disiplin pengajian yang cukup besar. Dan ingat ya, kita sambung belajar ni, nak sentuh sikit dari konsep agama lah, kita ni ialah fisabilillah ataupun pejuang menuju ke jalan Allah, sebab kita ni sebahagian daripada orang yang menuntut ilmu. Jadi kita pun akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kan Dr. Syed dan juga Dr. Zahiyah, saya sebenarnya dan juga saya mewakili Jabatan Pengembangan nak ceritalah ni kepada semua pengunjung halaman media sosial ni, iaitu YouTube Live ni. Kita sebenarnya nak bagi tawarkan satu kepakaran, iaitu Managing Postgraduate Studies ni. Apa sebenarnya yang kita nak berikan ni, Doktor? Silakan Dr. Syed dulu, mungkin boleh ceritakan kepakaran-kepakaran yang kita nak sampaikan kepada audien di luar sana. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Saudara Khairul.
So jadi kalau kita lihat apa yang Ilmu Khas buat khususnya, okay? So kalau kita melihat pada statistik yang ada di Ilmu Khas, kalau kita melihat secara menyeluruhnya di bilangan pensyarah yang berada di Ilmu Khas ini adalah seramai 142 orang. Okay? So daripada 142 orang pensyarah ini, kita ada 30 orang pemegang ijazah PhD ini. So bila kita renung-renungkan kembali dengan angka 30 orang daripada 142 orang ini, so sebagaimana yang Saudara Hairul sebutkan tadi, kita merangkumi pelbagai kepakaran dan ilmu yang kita ada ini, ialah kita taklah kata kita sangat berilmu, tapi dengan sedikit sebanyak ilmu atau kelebihan yang ada pada kita ini, kita rasa kita nak kongsi dengan rakan-rakan kita di luar sana. Apa guna kami ataupun pemegang-pemegang PhD ini ada ilmu tapi kita syok sendiri. Simpan, aku ada PhD, duduk longgok, kalau macam contoh saya KJ ni, duduk dalam bilik KJ atas kursi ni, memerap saja begitu. Jadi kita tak mau macam tu. Kita nak kongsikan perkara kita ini dengan rakan-rakan kita di luar sana, khususnya bagi warga IPG Ilmu Khas, IPGM sendiri, warga KPM. So kami menawarkan diri untuk membantu saudara-saudari menamatkan pengajian dengan jayanya mengikut program saudara-saudari lalui. Dan di Ilmu Khas, macam saudara Hairul sebut tadi, dengan inisiatif saudara Hairul sendiri gerakkan, kita mengadakan menguruskan managing postgraduate studies untuk para calon-calon yang sedang menyambung pengajian ini. So saudara-saudari boleh pilihlah di mana-mana tempat yang saudara-saudari ini berminat untuk sama belajar, tapi kami akan cuba seberapa terdaya untuk membantu saudara-saudari menguruskan proses pembelajaran. Kami hanya membantu, perlu ingat tu bukan kami yang akan buat A to Z. So kita akan berikan peluang membantu saudara-saudari dalam proses pembelajaran tadi. So kalau kita lihat di Ilmu Khas ni melalui JPPI sendiri pun kita banyak menyediakan bantuan-bantuan teknikal, contohnya dari segi kepakaran. Di Ilmu Khas tadi 30 orang tadi tu berbagai latar belakang kepakaran masing-masing. So kita akan buat klinik yang boleh kita bantu di mana kalau kita buat klinik ni pesakit lah kalau kita buat, okay? So di mana rakan-rakan kita yang belajar, kalau ada isu, ada masalah, ya kami sedia membantu. Bila-bila masa hubungilah kami, kerana kalau saya tak boleh, contohnya tajuk ini bukan kepakaran saya, mungkin Dr. Zahiyah boleh bantu. Kalau Dr. Zahiyah tak boleh, Saudara Hairul sendiri pun boleh bantu. So kita ada ramai, kita akan bantu rujukkan kepada mana-mana rakan-rakan yang lain untuk membantu. Jadi ini klinik yang kita akan rujuk. Dah kita war-warkan pun kepada warga. Tinggal lagi, ialah bila kita sebut klinik kan, ada orang sakit nak pergi klinik, ada orang sakit tak pergi klinik, makan pakai ubat sendiri saja. So ini antara salah satu usaha yang kami dah buat. Kemudian juga dalam proses untuk membantu saudara-saudari, kita juga menyediakan peluang atau platform untuk diskusi penyelidikan. Yang ini pun kita dah laksanakan. Salah satunya hari inilah yang kita buat pada hari ini, sembang santai ini juga merupakan peluang untuk saudara-saudari kalau nak tanya selepas ini boleh tanya, dan ini kita boleh jadikan sebagai satu yang ilmiah apabila saudara-saudari berkumpul dalam jumlah yang tertentu, ada isu-isu yang ingin dikemukakan, so kami sedia untuk membantu. Dan sekali lagi macam saya sebut, kalau kita tak ada kepakaran, kita akan carikan orang-orang yang lebih arif untuk membantu saudara-saudari. Kemudian dalam proses pembelajaran ini, kalau PhD khususnya, saudara-saudari perlu menyediakan artikel berkaitan dengan kajian yang dilaksanakan oleh saudara-saudari nanti. So di Ilmu Khas, dan untuk makluman, saya dah sebut banyak kali pun di mana-mana medan yang ada, JPPI, Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi sendiri khususnya, kita menguruskan jurnal penyelidikan tempawan. Jurnal tempawan kita ini sehingga kini satu-satunya jurnal yang di bawah naungan IPGM yang berdaftar dengan Pusat Sitasi Negara. Artikel-artikel yang disiarkan dalam tempawan boleh diakses di dalam MySite dan Nektarah. Bawah sekali itu dalam MySite, so tempawan ada dalam MySite. So
So, kalau saudara-saudari ingin menghabiskan pengajian tadi macam saya sebut tadi perlu menyiapkan dan sebagainya. So adalah peluang ada. Tinggal lagi kita guna atau tidak peluang-peluang yang ada. Kemudian juga kita ada menerbitkan buletin penyelidikan. Kalau saudara-saudari berminat untuk memastikan penulisan berkaitan artikel yang saudara-saudari buat, boleh hantar kepada kami akan bantu terbitkan. Dan sebelum ini juga kita telah adakan BBRI, Brown Bag Research Innovation. Ini dah lama buat, waktu Dr. Jaya ada lagi Poti Kampus dulu, kita dah buat BBR ni. Untuk membantulah, tujuan kita untuk membantu saudara-saudari yang melanjutkan pengajian tapi berdasarkan pengalaman yang lalu, sambutan BBR ini sangat sedikit. Cuma bagi mereka yang betul-betul kita nampak datang adalah 1-2 di peringkat awal. Kemudian tenggelam begitu saja. Saya tak tahulah apa isu yang dihadapi oleh mereka yang belajar ini. Barangkali kita mengadakan yang baik, mereka semua progres di mana yang sepatutnya. Jadi itu yang kita buat dalam managing postgraduate studies ini di peringkat kampus. Dalam waktu yang sama, Herul, Ustazah Zayah, saya ingin kesempatan ini juga untuk menawarkan kepada semua penonton bahawa apa yang saya sebutkan tadi bukan berfokus kepada ilmu semata-mata, kita buka kepada semua, khususnya di rakan-rakan syarah yang berada di IPKM, warga KPM sendiri. Kami juga mengalu-alukan jika ada saudara-saudari yang masuk pengajian untuk berminat menerima bantuan daripada kami, kita terbuka. Betul. Pada rakan-rakan negara-negara kita di persekitaran, macam saya sebut tadi lah, kita berada di Kuala Lumpur ni, tempat belajar. So sama juga dengan guru-guru yang berada di persekitaran. Kalau kita di MUHAS ini di Razak lah, rakan guru kita yang berada di persekitaran Bandatul Razak, Seribu Masyuri, Ceras, kita mengalu-alukan. Kalau saudara-saudari ada masalah atau ya tidak ada masalah, ingin sekadar berkongsi pengalaman, ada isu yang dibincangkan, pintu pada MUHAS terbuka, datanglah untuk berkongsi dengan kita pada bila-bila masa, insyaAllah kita akan bantu saudara-saudari. Dan untuk makluman juga sebenarnya pada awal tahun itu JPPI sendiri telah berkolaborasi dengan PPD Petalim Perdana dalam usaha untuk membantu guru-guru di daerah Petalim Perdana bagi yang mereka berminat untuk menyambung pengajian di peringkat master ataupun PhD. Tapi sayang pada waktu itu dengan situasi yang kita lihat sekarang ini, norma baru PKP dan sebagainya, dan program itu pun merupakan program baru. Bila berlaku situasi begini, dia terhenti begitu pada waktu itu. Teruskan nanti. Ya, Kira. Dr. Syed, kalau mungkin ada rakan-rakan guru, pendidik di luar sana yang menonton YouTube live ini, kalau mungkin mereka nak jemput kepakaran kita, tidak menjadi masalah ya, kita boleh sumbangkan kepakaran-kepakaran kita yang ada. Ya, tidak ada sebarang masalah. Itu yang sebut tadi. Kita mengalu-alukan kalau ada permintaan dari luar. Dia macam kita sebut, Ustazah Zahia sebut tadi, Cik Hairul, bila kita dah menyambut jadi orang kata ada sedikit ilmu. So bila ilmu tu kita jangan jadi lalang lah. Biarlah kita berilmu macam padi, semakin berilmu kita menunduk, berisi. Dan konsep yang kita pegang bagi mereka pemegang PhD ini, memang kita volunteer untuk menawarkan kepakaran kita pada rakan-rakan di luar. So pada rakan-rakan di luar pula janganlah rasa malu-malu pula. Nak malulah nak tanya, segan lah, malu bertanya sesat jalan lah. Okay? So kita mengalu-alukan jika ada permintaan daripada luar. Kalau tak tahu sangat nak kontak macam mana pun, paling tidak kontak sedia MUHAS. Nanti mereka akan channel lah pada siapa yang sepatutnya. Okey, ya, Saudara Hairul. Betul. Untuk Puan Hirawati, kalau saya rasa nanti Puan Hirawati bolehlah memberi komen, berikan email kot, nanti saya akan berhubung dengan Puan Hirawati untuk maklumat lanjut lah. Saya teruskan di situlah. Jadi Ustazah Zahia, Dr. Zahia mungkin boleh sambung sedikit. Apa pula peranan tadi, kalau tadi tu kepakaran kepada kumpulan Dr. Falsafah, sekarang ni mungkin apa ke dia kepakaran atau peranan yang boleh dibuat oleh Prospen, profesional pensyarah. Silakan Doktor. Okey, terima kasih kepada saudara ya. Prospen ini ialah program sokongan pensyarah yang diketuai, maksudnya dipelopori oleh Prospen
IPGM. Setiap IPG di seluruh Malaysia terdapatnya prospen. Jadi saya diamanahkan pada tahun ini sebagai penyelaras prospen bersama dengan 8 orang rakan yang lain, 7 orang rakan yang lain, dan salah seorangnya Dr. Teng baru saja bersara pada minggu lepas, ya, banyak yang diberi orang kata apa, bantuan pertolongan kepada kami, dan insya-Allah kami seramai 7 orang pada tahun ini, ya, akan berusaha yang pertama sekali membimbing pensyarah dalam membuat penyelidikan dan penulisan tesis. Jadi kalau ada pensyarah-pensyarah di IPG ni yang contohnya tahun depan nak hantar artikel dalam jurnal tempawan sebagaimana diwar-warkan oleh Dr. Said tadi kan. Jadi bolehlah datang berjumpa dengan kami Jawatankuasa Prospen untuk dapat bantuan bagaimana cara untuk menulis, ya. Kalau kita lihat dia ada 2 jenis artikel ni, ya. Artikel satunya yang dipanggil konvensional. Konvensional ni dia ada sama ada kualitatif ataupun kuantitatif. Tapi selalunya kalau orang yang dalam bidang sejarah, bidang pendidikan Islam, mereka lebih suka kepustakaan. Jadi kepustakaan pun ada jurnal tertentu yang menawarkan artikel berbentuk begitu. Kalau yang tempawan dia mesti ada data, ya. Sama ada kualitatif atau kuantitatif. Kemudian yang kedua, membimbing pensyarah dalam pembentangan seminar. Contohnya daripada Jabatan Dr. Said ada mengeluarkan iklan, ada seminar di IPGKB sebagai contoh. Jadi tak tahu nak buat tajuk apa, nak buat kajian apa, boleh datang berjumpa dengan kami Jawatankuasa Prospen, kita sama-sama boleh bincang apa tajuk dalam bidang tuan-tuan dan perempuan. Kemudian yang terakhir, tujuan Prospen ini diwujudkan oleh Prospen IPGM adalah untuk memastikan pensyarah yang membuat pengajian PhD dapat menamatkan pengajian mereka, ya. Jadi untuk pengetahuan tuan-puan, ya, warga IPG KIK dan juga mungkin warga guru pendidik di luar sana yang inginkan bantuan kami, boleh sama-sama dengan MPGS, Kumpulan Doktor Falsafah, iaitu dalam tahun ini sahaja sehingga bulan 7 ini Jawatankuasa Prospen telah mendengar 3 calon PhD 2 orang, ya, termasuklah kita punya moderator pada petang ini, ya. Alhamdulillah kita buat mock viva, alhamdulillah, dan beliau dengan izin Allah berjaya dengan cemerlang, alhamdulillah, ya. Sedang buat correction lah tu, tak apa, yang pentingnya kita selesai, ya. Kemudian mock viva juga pada seorang staf kita, pegawai pengurusan, alhamdulillah sudah dapat surat senat dan telah mendapat ijazah kedoktoran, cuma convocation kena tangguh tahun depan UKM pada bulan 4. Dan seorang lagi staf kita juga pegawai pengurusan ada buat mock viva juga dalam peringkat sarjana dan lulus, alhamdulillah. Jadi apa yang kita nak, ya, kepada rakan-rakan di IPG KIK, jangan malu, ya. Kalau kata segan mungkin boleh kontak saya personal ataupun Jawatankuasa Prospen yang lain, ya, ada 7 orang lagi. Kalau segan dengan saya, mungkin dengan rakan-rakan saya yang lain, boleh hubungi mereka. InsyaAllah Jawatankuasa kami ni orangnya semuanya orang kata terbuka dan insyaAllah mudah didekati, ya. Dan seterusnya kita juga ada bengkel PLC. Maksud PLC ni maksudnya kalaulah kata staff nak buat bab 2 sebagai contoh. Jadi boleh jumpa dengan kami, kita booking bilik Tanjung. Kemudian dari bilik Tanjung kita akan duduk sama-sama, buka laptop, tengok satu persatu yang mana kami boleh bantu, kami bantu. Maksudnya bantu ni bagi jalan supaya yang stuck itu dapat dirongkaikan, insya-Allah. Jadi dan kami juga insya-Allah sehingga akhir tahun ini kami akan meneruskan beberapa siri yang lain, ya. Dan setakat yang insya-Allah pada minggu depan, ya, jangan lupa pada semua para penonton sama ada di warga IPG KIK ataupun di luar sana pendidik yang saya kasihi sekalian, pada 16 Julai insya-Allah pada 10 pagi kita akan ada forum, ya, iaitu PhD ini.
Ya, kita akan menampilkan 3 orang pemegang ijazah kedoktoran untuk menceritakan perjalanan PhD mereka. Apa jatuh bangunnya dalam untuk mendapat segulung ijazah kedoktoran. Bukan senang. Dan Ustazah yakin bahawa setiap kita berbeza ujian yang Allah Ta'ala beri. Tapi dengan ujian itu menjadikan kita kuat. Sebab itu macam Dr. Said sebut tadi, bila kita belajar lagi tinggi, kita kena menjadi lebih rendah diri. Jangan kita, kalau orang Perak kata sombong, tak boleh. Dan jangan kita kalau kita ni kita nak bawa ke mana kita tu, tak boleh pergi ke mana. Dan kalau kita ada ilmu, jangan kita kedekut, kita kena kongsi lagi banyak Allah Ta'ala bagi. Ya, dan kita jangan kedekut nak bagi kawan kita berjaya. Dia nak buat doktor, biarlah dia susah, tak boleh. Tolong. Kita kena tolong dia berjaya. Bila dia berjaya, kita hati pun kita seronok. Sebab apa? Kalau tak silap saya, kita tengok satu YouTube kalau tak silap. Kenapa orang tu mudah sangat, ya? Mudah sangat semasa dia dikebumikan. Bila tahu dengar cerita balik, rupa-rupanya beliau adalah seorang yang sangat cintakan ilmu. Dan ilmu yang ada disampaikan. Begitu juga mungkin kita ada adik-beradik yang mungkin tak sampai berjaya sampai kita kedoktoran. Tetapi beliau telah berkorban mengeluarkan duit untuk kita menuntut ilmu. InsyaAllah dia juga Allah Ta'ala bagi tulangan yang baik di hari akhirat nanti. Jadi dalam menuntut ilmu ni tak ada istilah kedekut. Kena kongsi. Kalau kita tahu sikit, kita bagi tahulah sikit. Kalau kita tahu banyak, kita bagi tahu banyak. Itu saja. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Ustazah Zahiyah. Betul tu, kalau ada ilmu tu dapatlah dikongsikan. Jadi sebenarnya saya ni ialah produk daripada Prospan. Saya dah sertai sejak daripada 2017. Masa tu semester 1 dalam PhD. Dalam perjalanan ini saya nampak ramai dah beberapa orang yang dah dapat Prospan jayakan, antaranya Dr. Nur Hasni yang telah berjaya menjadi Doktor Falsafah di Universiti Malaya, dan Puan Rina, staf pengurusan kita juga telah berjaya memperolehi Masters Business Administration MBA dari UUM. Itu pencapaian yang cukup membanggakan juga. Dan kita ada staf kita juga yang berjaya menyelesaikan ijazah di peringkat sarjana. Dan hari ini saya dipahamkan ada seorang pensyarah kita selesai sesi proposal defense di Akademi Seni Warisan Negara Aswara. Jadi itu satu pencapaian yang saya rasa sangat membanggakan. Jadi saya berharaplah supaya kerjasama antara kumpulan Doktor Falsafah dan juga Prospan ini dapat berganding bahu bersama-sama membantu para pendidik, guru, pensyarah dan semua di luar sana, kerana saya percaya amalan dan ilmu yang kita kongsikan ini dapat membawa kata orang pahala yang insyaAllah Tuhan akan memberikan ganjaran. Sebab itulah kata orang pengajian PhD ini sepatutnya kita lebih banyak lagi sebenarnya kita membantu dan juga berkongsi ilmu dan pengetahuan. Jadi betul kata Ustazah tadi, minggu depan pada 16 hari bulan kita akan bersama 3 ikon IPG KIK yang saya rasakan mereka ini hebat dalam perjalanan mereka. Kenapa ketawa Dr. Said? Kita akan dengar cerita mereka ni. Seorang itu belajar dapat anugerah JOT, seorang lagi doktor itu belajar dengan penuh ranjau Riku, dan seorang tu belajar di New Zealand. Jadi nak dengar cerita tu kita nantikan pada minggu hadapan pada hari Khamis 10 pagi. Saya rasa isu yang akan dikupas oleh mereka nanti pada minggu depan sangat menarik, dan kita ada siri-siri seterusnya seperti kaedah penulisan, metodologi, proposal dan sebagainya lah yang mungkin akan dirancang dari semasa ke semasa. Kalau minggu lepas sebenarnya kita sepatutnya lebih awal, tapi minggu lepas dah ada kita jemput Dr. Ramlan dari UiTM juga berkongsi kepada semua yang menonton YouTube live ini. Jadi jangan lupa kongsikan YouTube live ini dan kongsikan kepada semua yang IPG Kampus Al-Muhaz bersedia melalui Jabatan Penyelidikan Inovasi Dr. Said sendiri dan juga Prospan sendiri, jabatan kami di Jabatan Pengembangan akan cuba untuk membantu tuan-tuan dan puan di sana. Mungkin ada yang nak tanya macam nak dapat info dan sebagainya, boleh tinggalkan email, nanti saya akan berhubunglah dengan tuan-tuan dan puan semua. Jadi saya rasa sembang santai petang kita ni dah tamat Dr. Said dan juga Dr. Zahiyah. Dah tamat ke? Macam tak puas lah. Dah tamat lah. Apa, kita akan dengar lagi kupasan dan topik yang lepas ini yang akan kita kongsikan.
daripada banyak lagi pakar-pakar yang akan berkongsi. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syed Ismail dan terima kasih kepada Dr. Hajah Zahiyah binti Haris. Secara peribadinya saya nak ceritakan kepada semua, terima kasih kepada Dr. Syed dan juga Dr. Hajah Zahiyah yang kedua-duanya memberikan sokongan yang sangat padu dan jitu sebelum saya mengharungi sesi Viva baru-baru ini, dan alhamdulillah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala Viva tersebut lulus, dan insya-Allah saya akan mengikut jejak langkah doktor-doktor sekian, doktor-doktor berdua lah, untuk terus menyambung legasi kita sebagai seorang pendidik dan juga bergelar sebagai pemegang ijazah Doktor Falsafah. Dengan itu saya sudahi majlis petang ini dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus kekal bersama kami EMPGS Managing Postgraduate Study. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua.